Jutawan muda itu tidak pernah menyangka bahwa dia akhirnya akan terduduk di hadapan sebuah rumah kayu kecil yang usang dengan air mata yang perlahan-lahan bertakung di kelopak matanya. Namun, apa yang bakal ditemuinya di tempat itu akan mengubah cara dia melihat kehidupannya sendiri buat selama-lamanya. Karena kadangkala, kebenaran yang paling besar tidak ditemui di dalam banglo yang paling mewah, tetapi di dalam teratak yang paling hina. Dan petang itu, dia bakal mempelajari pengajaran tersebut dengan cara yang paling tidak diduga. Namun, sebelum kita meneruskan kisah ini, jika Anda menyukai cerita yang menyentuh hati dan mengingatkan kita tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup, saya menjemput Anda untuk melanggan saluran ini dan mengaktifkan loseng pemberitahuan agar tidak ketinggalan mana-mana kisah kami. Dan sekarang saya ingin bertanyakan satu soalan penting. Sambil mendengar kisah ini, dari negeri manakah Anda sedang menonton? Tuliskan di ruangan komen. Saya suka membaca dari mana Anda semua menemani kami. Baiklah, mari kita kembali ke kisah ini. Karena segalanya bermula pada suatu petang yang tenang, apabila sebuah kereta mewah berwarna merah terang muncul perlahan-lahan di sebuah jalan tanah merah di kawasan kampung yang jarang sekali dilalui. Kendaraan sedemikian. Bunyi injin kereta itu segera menarik perhatian beberapa jiran yang sedang duduk berehat di beranda rumah mereka. Di kawasan luar bandar yang kecil itu, kereta mewah bukanlah sesuatu yang biasa, apatah lagi model sehebat itu. Kendaraan tersebut berhenti di hadapan sebuah rumah papan kecil. Dengan dinding yang sudah pudar warnanya dimamah usia dan bumbung zinc yang lama, rumah itu sangat ringkas, namun mempunyai sesuatu yang istimewa, teras. Terdapat pasu-pasu bunga gantung di tingkap, pagar kayu kecil mengelilingi laman, dan di pintu masuk terdapat sebuah pintu kayu lama yang kelihatan seperti telah dibaiki berkali-kali. Ia adalah jenis rumah yang menceritakan tentang usaha, pengorbanan, dan maruah. Dari kereta merah itu, turunlah seorang pemuda segak berbaju kemeja mahal yang disetrika kemas. Jam tangannya berkilauan dipantul cahaya matahari petang. Kasut kulitnya yang berkilat sangat kontra dengan debu jalanan. Kehadirannya tidak dapat diabaikan. Jelas sekali lelaki itu bukan berasal dari tempat tersebut. Namanya ialah Adam bin Idris. Pada usia 32 tahun, Adam dikenali di ibu kota sebagai salah seorang usahawan muda yang paling berjaya di negara ini. Dia telah membina kekayaan yang luar biasa dalam masa yang singkat. Syarikat teknologi, pelaburan hartanah, proyek antarabangsa, namanya sering muncul dalam majalah perniagaan. Ramai yang mengaguminya, ada yang mencemburuinya, tetapi hampir tiada siapa yang benar-benar mengenali lelaki di sebalik imej kejayaan itu. Adam seorang yang bijak, bercita-cita tinggi dan tegas, tetapi dia juga sebenarnya sangat kesepian. Sejak bertahun-tahun, hidupnya telah menjadi rutin yang sejuk dan penuh pengiraan. Mesyuarat, kontrak, perjalanan perniagaan, dan lebih banyak mesyuarat, uangnya bertambah, tetapi kekosongan dalam jiwanya juga semakin membesar. Bagaimanapun, petang itu dia datang ke situ bukan untuk urusan perniagaan, bukan untuk pelaburan, maupun sekadar suka-suka. Dia datang karena satu sebab yang sangat spesifik, sebab yang telah mengganggu pikirannya sejak beberapa hari lalu. Sebab yang membuatnya tidak dapat tidur lena. Rumah di hadapannya adalah milik seseorang yang dia kenali dengan baik, atau sekurang-kurangnya itu yang dia sangkakan. Ia adalah rumah Puan Aminah, wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah di banglo mewahnya. Puan Aminah telah bekerja dengannya selama lebih 3 tahun, sentiasa menepati masa, sentiasa pendiam, sentiasa cekap. Dia adalah salah seorang daripada orang-orang yang seolah-olah halimunan dalam kehidupan orang kaya. Dia sampai awal, mengemas, menyusun, memasak jika perlu, dan kemudian pulang tanpa sebarang bising. Adam hampir tidak pernah berbual dengannya, bukan kerana dia kejam, tetapi sekadar kerana dia tidak pernah menganggapnya perlu. Dalam dunianya, orang seperti Puan Aminah adalah sebahagian daripada fungsi rumah, seperti perabot, seperti peralatan elektrik, atau seperti taman. Mereka ada di situ, dan itu sahaja. Namun, sesuatu telah berubah beberapa hari lalu.
sesuatu yang membangkitkan perasaan ingin tahu yang aneh dalam dirinya. Suatu pagi, semasa sedang bergegas keluar untuk mesyuarat penting, Adam perasan sesuatu yang berbeza. Puan Aminah berada di dapur menyediakan sarapan. Tetapi dia tidak sendirian. Dia sedang bercakap dengan suara rendah melalui telepon, dan apa yang didengarinya membuatkan Adam terhenti seketika. "Jangan risau, Mak bawa balik makanan hari ini," katanya dengan nada yang lembut tetapi kedengaran letih. "Mak tahu kamu sedang menunggu." Ayat itu terpahat dalam minda Adam. Kerana nada suara Puan Aminah bercakap itu sangat berbeza dengan nada yang digunakannya di rumah itu. Ia adalah nada yang penuh kasih sayang, penuh kelembutan, penuh kerisauan, sesuatu yang Adam tidak pernah lihat pada wanita itu. Apabila menyadari kehadiran Adam, Puan Aminah segera memutuskan talian dan terus bekerja seolah-olah tiada apa yang berlaku. Tetapi sejak saat itu, sesuatu mula mengusik jiwa Adam. Selama berhari-hari dia tidak berhenti memikirkannya. Siapa yang Puan Aminah hubungi? Siapa yang sedang menunggu makanan itu? Kenapa dia kelihatan begitu risau? Ia sama sekali bukan urusannya. Tetapi dia tetap tidak dapat melupakan babak itu. Mungkin kerana di tengah-tengah kehidupannya yang tersusun sempurna, babak kecil itu mewakili sesuatu yang berbeza, sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak dapat dibelinya dengan wang. Maka pada suatu petang, didorong oleh rasa ingin tahu yang dia sendiri tidak fahami sepenuhnya, dia memutuskan untuk mengekorinya. Bukan dengan cara yang obsesif, bukan seperti dalam film, tetapi sekadar mengekori dari jarak jauh selepas wanita itu selesai bekerja. Puan Aminah berjalan kaki beberapa lorong, kemudian menaiki basawam, dan akhirnya turun di kawasan kampung yang sederhana itu. Adam mengekorinya dengan kereta, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya dia harapkan untuk temui. Dan sekarang dia berada di sana, di hadapan rumah wanita yang setiap hari membersihkan banglo besarnya. Perbezaan antara kedua-dua dunia itu mustahil untuk diabaikan. Banglonya mempunyai lebih 20 bilik, kolam renang, taman yang luas, dan bilik hiburan. Rumah ini pula hanya mempunyai 2 bilik, mungkin 3. Tetapi ada sesuatu pada tempat itu yang membuatnya terpaku memerhati selama beberapa menit. Ada kehidupan di situ. Ia dapat dirasakan. Ada pakaian yang sedang dijemur di ampaian. Sebuah basikal kanak-kanak kecil tersandar berhampiran pintu. Dan lukisan kanak-kanak ditampal pada salah satu tingkap. Adam mengerutkan dahi sedikit. Sebuah basikal. Puan Aminah mempunyai anak. Dia tidak pernah bertanyakan hal itu. Malah, dia tidak pernah bertanya apa-apa tentang kehidupan Puan Aminah. Pada saat itu, pintu rumah terbuka dan Puan Aminah muncul. Dia masih memakai baju kurung seragam kerjanya yang berwarna biru muda. Di tangannya, dia membawa sebuah dulang kecil. Di atasnya, terdapat segelas air oren dan secawan kopi. Apabila dia melihat kereta merah di hadapan rumahnya, dia terus terpaku. Matanya membulat kerana terkejut. "Encik Adam," bisiknya seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jutawan muda itu melangkah setapak ke arahnya. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Situasi itu sangat janggal baginya. "Puan Aminah," kata Adam akhirnya, "saya tidak berniat mengejutkan Puan. Tetapi sebenarnya saya perlu bercakap dengan Puan." Puan Aminah memandang kereta itu, kemudian memandang rumahnya, dan akhirnya kembali memandang Adam. Ada riak, cemas, dan risau di wajahnya. "Ada apa-apa masalah di rumah besar ke, Encik?" Adam menggelengkan kepala. "Tidak." Namun kemudian matanya tertumpu pada dulang yang dibawa wanita itu. Air oren, kopi 2 minuman, seolah-olah dia sedang menghidangkan untuk seseorang. Adam mengangkat pandangannya perlahan-lahan. "Boleh saya tanya sesuatu, Puan Aminah?" Wanita itu mengangguk malu. "Tanyalah, Encik." "Untuk siapa hidangan itu?" Puan Aminah teragak-agak sejenak. Tetapi saat itu terasa seperti selamanya. Matanya beralih sedikit ke arah dalam rumah, seolah-olah sedang berfikir sama ada mahu menjawab atau tidak. Dan pada saat itu, dari dalam rumah papan itu,
kedengaran suara kanak-kanak, suara yang sangat lembut. "Mak, dia dah sampai ke?" Adam merasakan dadanya sesak, kerana soalan ringkas itu bakal mendedahkan sebuah kisah yang tidak pernah dia bayangkan. Dan apa yang bakal ditemui Adam di dalam rumah sederhana itu adalah sesuatu yang tiada urusan perniagaan, tiada wang, dan tiada kejayaan di dunia ini yang dapat menyediakannya untuk berhadapan dengannya. Namun, itu hanyalah permulaan kisah ini. Kerana apa yang berlaku di dalam rumah itu beberapa menit kemudian akan membuatkan jutawan muda Adam bin Idris menangis, seperti yang tidak pernah dilakukan dalam hidupnya. Dan sebabnya adalah jauh lebih mendalam daripada apa yang boleh dibayangkan oleh sesiapapun. Adam kekal kaku di hadapan pintu rumah kecil itu. Suara kanak-kanak itu masih bergema di udara. "Mak, dia dah sampai ke?" Ia suara yang manis, polos, tetapi ada sesuatu padanya. Sesuatu yang Adam tidak dapat jelaskan pada saat itu. Mungkin cara suara itu diucapkan, seolah-olah kanak-kanak itu sedang menunggu sesuatu yang sangat penting. Puan Aminah perlahan-lahan menundukkan pandangan ke arah dulang di tangannya. Kemudian dia menarik nafas panjang. Sesaat dia kelihatan bergelut dengan perasaannya sendiri. Tetapi akhirnya dia memandang Adam. "Encik, saya." Suaranya sedikit bergetar. "Saya tak sangka Encik akan datang ke sini." Adam juga tidak menyangka akan berada di situ. Malah, jika sesiapa memberitahunya pagi tadi bahwa dia akan berakhir di hadapan rumah pembantunya, dia pasti menganggapnya karut. Tetapi sekarang dia berada di sana, dan sesuatu dalam dirinya memberitahu bahwa dia tidak patut pergi lagi. "Jangan risau, Puan Aminah," katanya tenang. "Saya cuma datang untuk berbual sekejap." Namun kemudian dia mendengar suara kanak-kanak itu lagi. Kali ini sedikit lebih kuat. "Mak." Suara itu datang dari bahagian dalam rumah. Adam memandang ke arah pintu yang terbuka, dan buat pertama kalinya dia merasakan perasaan ingin tahu yang berbeza. Ia bukan rasa ingin tahu perniagaan yang dingin, ia sesuatu yang lebih manusiawi, lebih pribadi. Puan Aminah teragak-agak beberapa saat lagi. Kemudian dia bercakap lembut, "Masuklah, Encik." Adam sedikit terkejut. Dia tidak menjangkakan jemputan itu. Tetapi dia perlahan-lahan melangkah ke arah pintu masuk. Ruang dalamnya kecil, sangat kecil berbanding mana-mana ruang di banglonya, tetapi ia sangat kemas. Terdapat sebuah meja kayu ringkas di tengah, 2 kerusi, sebuah sofa lama, dan di satu sudut terdapat rak yang penuh dengan buku nota, pensel warna, dan beberapa alat permainan ringkas. Adam segera perasan sesuatu. Semuanya bersih, sangat bersih. Jelas sekali Puan Aminah menjaga tempat itu dengan usaha yang sama seperti dia menjaga banglo Adam. Namun kemudian dia melihatnya. Seorang kanak-kanak lelaki kecil sedang duduk di kerusi, berhampiran meja. Usianya mungkin sekitar 6 atau 7 tahun, berambut gelap, bermata besar, dan mempunyai ekspresi penuh rasa ingin tahu. Apabila melihat Adam, kanak-kanak itu mengerutkan dahi sedikit. Dia tidak kelihatan takut, cuma terkejut. "Ma, siapa nih?" Puan Aminah meletakkan dulang di atas meja. "Ini majikan Mak, Nak." Kanak-kanak itu membesarkan matanya. "Majikan Mak?" Adam berasa sangat kekok. Dia tidak biasa dengan pengenalan sedemikian. Dalam dunianya, orang jarang memanggilnya majikan. Biasanya, mereka memanggilnya Encik Adam, atau Tuan, atau pengarah. Tetapi di rumah kecil itu, dia hanyalah majikan. Kanak-kanak itu memerhati Adam dari atas ke bawah. Kemudian dia menunjuk ke arah kemeja Adam. Dia nampak sangat kemas. Adam tidak dapat menahan senyum nipis. "Terima kasih." Puan Aminah dengan pantas mengambil gelas oren dan menghulurkannya kepada anaknya. "Minum air ni dulu." Kanak-kanak itu patuh. Adam memerhati babak itu dalam diam. Ada sesuatu yang sangat ringkas dalam momen itu. Sesuatu yang seolah-olah asing baginya. Seorang ibu, seorang anak, sarapan ringkas. Sesuatu yang sangat biasa namun sangat jauh dari kehidupannya sendiri. Adam perasan sesuatu lagi. Di atas meja terdapat piring kecil dengan sekeping roti, tetapi jelas tidak banyak lagi yang ada. Makanannya sangat ringkas.
Puan Aminah kembali memandang Adam. Encik nak cakap dengan saya ke? Adam mengambil masa beberapa saat untuk menjawab. Dia masih memproses apa yang dilihatnya. Saya tak tahu Puan ada anak. Puan Aminah mengangguk lembut. Ya, ini Haziq. Kanak-kanak itu mengangkat tangan. Hello. Adam membalas dengan isyarat kecil. Hello Haziq. Haziq menghirup lagi air orennya. Kemudian dia kembali memerhati Adam dengan penuh minat. Encik yang tinggal di rumah besar tuh. Adam terkejut. Rumah besar? Haziq mengangguk bersemangat. Ya, mak kata mak kemas rumah yang sangat besar. Puan Aminah kelihatan sedikit gelisah. Haziq. Tetapi Adam mengangkat tangan tanda tidak mengapa. Kemudian dia memandang kanak-kanak itu. Ya, itu rumah saya. Haziq membulat mata penuh kagum. Ada kolam renang? Adam mengangguk. Ada. Ada wayang juga? Haziq berfikir sejenak. Kemudian berkata sesuatu yang membuatkan Adam berasa tidak selesa secara tiba-tiba. Mesti seronok tinggal di situ. Adam tidak tahu apa yang harus dijawab, karena buat pertama kalinya soalan itu tidak terasa semudah itu. Puan Aminah segera menukar topik. Haziq, habiskan sarapan kamu. Namun Adam perasan sesuatu. Haziq tidak memakan roti itu. Dia cuma minum air. Adam mengerutkan dahi sedikit. Haziq tak suka roti ke? Kanak-kanak itu memandang piring, kemudian memandang ibunya. Puan Aminah menjawab pantas. Suka, dia suka. Haziq ragu-ragu. Kemudian dia berkata dengan suara rendah. Haziq simpan sikit. Adam menyenggetkan kepala. Simpan? Kanak-kanak itu mengangguk. Untuk nanti. Namun Adam perasan sesuatu yang aneh pada riak wajah Puan Aminah. Ada ketegangan halus pada wajahnya, seolah-olah ada sesuatu yang tidak kena. Adam memandang semula ke piring itu. Ia adalah bahagian yang sangat kecil, dan tiba-tiba dia teringat panggilan telepon yang didengarinya beberapa hari lalu. Mak bawa balik makanan hari ini. Ayat itu kembali ke pikirannya, dan kemudian Adam mengajukan satu soalan. Soalan yang akan mengubah sepenuhnya perjalanan petang itu. Puan Aminah, Puan selalunya bersarapan dengan anak Puan sebelum pergi kerja? Puan Aminah teragak-agak sesaat. 2 saat. Kemudian dia menjawab, tak selalu. Adam memerhati reaksinya dengan teliti. Kenapa tidak? Puan Aminah mengelak pandangannya. Kadang-kadang saya keluar terlalu awal. Haziq tiba-tiba bersuara. Kadang-kadang mak tak makan. Puan Aminah segera memandangnya. Haziq, tetapi ia sudah terlambat. Adam merasakan dadanya sesak. Apa maksud kamu? Haziq menjawab dengan sangat polos. Kadang-kadang mak kata mak dah makan di rumah besar. Adam terkedu seketika kerana dia tahu itu tidak benar. Dia tidak pernah melihat Puan Aminah bersarapan di rumahnya walaupun sekali. Tiba-tiba, segala-galanya mula masuk akal. Panggilan telepon itu, makanan, kerisauan dalam suaranya, sekeping kecil roti, cara Haziq menyimpan sebahagian sarapannya. Adam merasakan perasaan yang tidak selesa, campuran terkejut dan sesuatu yang lain, sesuatu yang sangat mirip dengan rasa bersalah. Namun masih ada sesuatu yang perlu difahami, sesuatu yang masih belum masuk akal. Puan Aminah, kata Adam perlahan, Puan selalu bawa balik makanan dari rumah saya. Suasana menjadi sunyi sepi. Puan Aminah menundukkan pandangan. Haziq terus meminum airnya tanpa memahami sepenuhnya apa yang sedang berlaku. Beberapa saat berlalu sehingga akhirnya Puan Aminah bersuara. Suaranya lembut namun tegas. Saya tak mencuri apa-apa, encik. Adam mengangkat kepalanya dengan pantas. Saya tak kata begitu. Puan Aminah memandang tepat ke matanya. Tetapi saya rasa itulah yang encik fikirkan. Adam berasa semakin tidak selesa. Kerana hakikatnya, dia memang terfikir begitu buat seketika. Tetapi sekarang dia tidak lagi pasti. Puan Aminah menarik nafas panjang. Kemudian dia menjelaskan dengan tenang. Kadang-kadang apabila ada baki makanan di dapur, saya menyimpannya. Adam mendengar dalam diam. Di rumahnya, seringkali makanan yang masih elok dibuang begitu sahaja. Itu benar, sangat benar.
Adam tidak pernah memikirkan perkara itu secara mendalam. Tetapi sekarang mendengarnya begini, ia terasa berbeza. Puan Aminah menyambung. Apabila itu berlaku, saya bawa sikit balik. Adam memandang Haziq. Kanak-kanak itu sudah menghabiskan airnya. Untuk dia, Puan Aminah mengangguk perlahan. Untuk dia, kesunyian kembali menyelubungi rumah kecil itu. Tetapi kali ini, ia adalah kesunyian yang jauh lebih berat. Kerana Adam mula memahami sesuatu yang tidak pernah dia pertimbangkan. Sementara di rumahnya, hidangan makanan dibazirkan begitu sahaja. Di rumah kecil ini, setiap cubitan roti mempunyai nilai yang besar. Dan kenyataan itu mula mengetuk pintu hatinya dengan kuat. Namun Adam masih tidak tahu bahawa perkara yang paling mengejutkan masih belum ditemui. Kerana beberapa saat kemudian, Haziq akan mengajukan satu soalan yang akan membuatkan jutawan muda itu keluh 1000 bahasa. Dan soalan itu akan menjadi permulaan kepada sesuatu yang Adam tidak akan pernah lupakan. Keadaan di dalam rumah kecil itu seolah-olah menjadi lebih suram. Adam terus berdiri memandang meja ringkas, gelas oranye yang kosong, dan piring kecil dengan roti yang hampir tidak disentuh Haziq. Babak itu sangat mudah, namun pada masa yang sama sangat mendedahkan. Selama bertahun-tahun, Adam hidup dikelilingi kemewahan. Di rumahnya, setiap hari disediakan sarapan besar. Buah-buahan segar, roti panas, jus asli, kopi segar, dan selalunya separuh daripada makanan itu berakhir di tong sampah. Dia tidak pernah memikirkannya. Ia sekadar sebahagian daripada rutin, sebahagian daripada hidup yang selesa. Tetapi sekarang, duduk di dapur kecil ini di mana setiap cebisan roti berharga, kenyataan itu mula kelihatan berbeza. Haziq meletakkan gelas oranye. Kemudian dia memandang Adam dengan perasaan ingin tahu seorang kanak-kanak. Encik ada anak ke? Soalan itu datang secara tiba-tiba. Adam mengambil masa untuk menjawab. Tak ada. Haziq menyengitkan kepalanya. Kenapa? Adam tersenyum kelat. Mungkin sebab belum sampai masanya. Haziq mengerutkan dahi seolah-olah cuba memahami sesuatu yang rumit. Dan encik tinggal sorang-sorang di rumah besar tu. Ya. Kanak-kanak itu memandang ke tingkap, kemudian kembali memandang Adam. Mesti rumah tu sangat sunyi. Ayat itu, yang diucapkan dengan penuh kepolosan, menyentuh Adam dengan cara yang aneh, kerana ia adalah kebenaran. Rumahnya memang sunyi, terlalu sunyi. Seketika, Adam membayangkan banglonya. Bilik-bilik yang luas, koridor yang panjang, ruang yang kosong, semuanya direka sempurna, tersusun sempurna, tetapi kosong dengan sempurna. Haziq bersuara lagi. Haziq tak suka sunyi. Puan Aminah mengusap lembut rambut anaknya. Haziq. Tetapi kanak-kanak itu terus bercakap secara semula jadi. Kadang-kadang bila mak kerja sepanjang hari, rumah ni rasa sangat senyap. Adam memandang Haziq. Kamu tinggal seorang diri? Puan Aminah menjawab pantas. Cuma beberapa jam sahaja encik. Lepas tu ada jiran tolong tengok-tengokan. Tetapi Haziq menyambung lagi. Kadang-kadang Haziq tunggu mak dekat tingkap. Adam merasakan sesuatu yang sesak di dadanya. Dia tidak tahu kenapa. Mungkin kerana tiba-tiba rumah kecil itu tidak lagi nampak semudah yang dia sangkakan. Ia penuh dengan cerita. Haziq memandang Adam lagi. Kenapa encik datang ke sini? Soalannya terus, mudah dan logik. Adam memandang Puan Aminah, kemudian memandang anaknya. Dan buat pertama kali, dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Kerana kebenarannya dia sendiri tidak fahami sepenuhnya kenapa dia datang. Rasa ingin tahu, gelisah, bosan, mungkin campuran semuanya. Tetapi sekarang dia berada di sana. Dia merasakan ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang dia masih belum dapat kenal pasti. Sebelum Adam sempat menjawab, Haziq mengajukan satu lagi soalan yang akan mengubah perjalanan perbualan mereka. Encik baik ke dengan mak saya? Puan Aminah mengangkat kepalanya dengan pantas. Haziq. Tetapi Adam tidak mengalihkan pandangannya daripada kanak-kanak itu. Kenapa kamu tanya macam tu? Haziq menjungkit bahu. Sebab kadang-kadang mak balik dalam keadaan sangat letih.
Kesunyian kembali mengisi bilik itu. Adam memandang Puan Aminah. Wanita itu mengelak pandangannya. Haziq terus bercakap dengan penuh kejujuran. Tapi Mak selalu kata, kerja dia tuh penting. Puan Aminah bersuara lembut, Haziq, dah cukup tuh. Tetapi kanak-kanak itu seolah-olah belum selesai. Mak kata kalau Mak kerja kuat, suatu hari nanti semua akan jadi lebih baik. Adam merasakan setiap patah perkataan itu jatuh perlahan-lahan ke dalam jiwanya. Kerana dia tidak pernah memikirkan kerja Puan Aminah sedemikian rupa. Bagi Adam, wanita itu hanyalah seseorang yang menjalankan tugas di rumahnya. Tetapi bagi Haziq, kerja itu mewakili sesuatu yang jauh lebih besar. Ia mewakili harapan, pengorbanan, dan masa depan. Haziq memandang Adam semula. Encik tahu tak? Adam menyengetkan kepalanya sedikit. Apa dia? Haziq teragak-agak sejenak, kemudian berkata sesuatu yang membuatkan jutawan muda itu terpaku. Mak, saya kata encik orang yang baik. Jantung Adam berdegup kencang secara tidak dijangka. Kerana kata-kata itu bukan apa yang dia harapkan untuk dengar. Adam memandang Puan Aminah perlahan-lahan. Wanita itu kelihatan serba salah. Haziq, bisiknya. Tetapi anaknya menyambung. Mak kata encik kerja kuat, dan sebab itulah encik ada rumah besar. Adam merasakan campuran emosi yang aneh, bangga, tidak selesa, dan keliru. Haziq meletakkan dagu di atas meja. Betul ke kalau orang kerja kuat dia boleh ada rumah besar? Adam menjawab perlahan, kadang-kadang ya. Haziq tersenyum. Kalau macam tu, mak Haziq pun patut ada satu. Udara dalam bilik itu seolah-olah berhenti seketika. Adam tidak tahu apa yang harus dikatakan, kerana mengikut logik mudah kanak-kanak itu, perkara tersebut sangat masuk akal. Puan Aminah bekerja sangat kuat, jauh lebih kuat daripada yang Adam bayangkan, tetapi rumahnya sangat kecil. Haziq menundukkan pandangan ke arah piring, kemudian mematahkan roti kecil itu menjadi dua, menyimpan satu bahagian, dan mula memakan bahagian yang lain. Adam memerhati perlakuan itu. Kenapa kamu simpan separuh lagi? Haziq menjawab tanpa mengangkat muka. Untuk nanti. Untuk kamu? Haziq menggelengkan kepala. Untuk Mak. Puan Aminah memejamkan matanya seketika. Adam merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Sesuatu yang mendalam. Sesuatu yang dia tidak biasa rasakan. Selama bertahun-tahun dia mendengar ucapan tentang pengorbanan, tentang usaha, tentang kerja keras. Tetapi melihat perlakuan kecil itu adalah sesuatu yang sangat berbeza. Ia nyata, ia manusiawi. Haziq mengangkat pandangan semula. Encik nak kopi? Adam terkebil-kebil terkejut. Apa? Haziq menunjuk ke arah dulang. Mak buat kopi. Adam memandang cawan itu. Ia masih panas. Tetapi pada saat itu dia memahami sesuatu. Kopi itu mungkin bukan untuknya, tetapi untuk orang lain. Untuk siapa kopi itu, Puan Aminah? Puan Aminah ragu-ragu, tetapi Haziq menjawab dulu. Untuk Pak Cik kedai. Adam mengerutkan dahi sedikit. Pak Cik mana? Haziq bercakap dengan bersahaja. Pak Cik Hasan. Siapa Hasan? Puan Aminah menarik nafas panjang. Dia tahu dia tidak boleh menyembunyikannya lagi. Pemilik kedai runcit di kampung ini, encik. Adam masih tidak faham. Kenapa Puan bawa kopi untuk dia? Haziq menjawab lagi. Sebab dia bagi Mak bayar kemudian. Keadaan menjadi sangat sunyi. Puan Aminah memejamkan matanya. Adam berasa seolah-olah satu lagi kepingan teka-teki baru sahaja terjawab. Puan ada hutang di kedai? Puan Aminah menjawab tenang. Sikit sahaja. Adam memandang sekeliling rumah itu. Meja, perabot ringkas, mainan sederhana. Segalanya mula membawa makna yang berbeza. Kenapa Puan tak beritahu saya? Puan Aminah mengangkat pandangan. Kerana itu bukan masalah encik. Jawapannya tenang dan bermaruah. Namun Adam tidak dapat menahan rasa perit di dadanya. Kerana buat pertama kali, dia memahami sesuatu yang tidak pernah dipertimbangkan ketika dia membuat keputusan jutaan ringgit setiap hari. Wanita yang menjaga kebersihan rumahnya bergelut setiap minggu untuk membeli makanan, namun tidak pernah meminta apa-apa.
tidak pernah merungut, tidak pernah menceritakan keadaannya. Haziq bersuara lagi. Tapi Pak Cik Hasan baik. Adam memandang kanak-kanak itu. Kenapa kamu kata begitu? Haziq tersenyum. Sebab dia tak pernah kata, tak boleh. Adam merasakan sesuatu hancur perlahan-lahan dalam dirinya, kerana tiba-tiba dia memahami sesuatu yang menyakitkan. Bagi kanak-kanak itu, seorang lelaki yang hanya membenarkan mereka membayar kemudian sudah dianggap orang yang sangat baik. Dan kemudian Haziq mengajukan satu soalan terakhir. Soalan yang ringkas namun merobek hati. Encik pun baik juga kedengan mak saya. Jutawan muda Adam bin Idris tidak dapat menjawab kerana buat pertama kali dalam masa yang lama, dia tidak pasti apa jawapan yang sebenarnya. Dan pada saat itu, sesuatu dalam dirinya mula berubah. Walaupun dia masih tidak tahu sejauh mana rumah kecil dan kanak-kanak itu bakal mengubah hidupnya buat selama-lamanya. Soalan Haziq masih tergantung di udara. Encik pun baik juga kedengan mak saya. Adam tetap diam. Ia bukan soalan yang sukar, sekurang-kurangnya pada zahirnya. Tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang tidak selesa. Selama bertahun-tahun dia telah menjawab soalan-soalan kompleks di hadapan pelabur, usahawan, wartawan, dan peguam. Dia telah mempertahankan proyek bernilai jutaan ringgit, menutup perjanjian besar, dan membuat keputusan yang menggerakkan angka-angka gergasi. Tetapi soalan itu, soalan ringkas seorang kanak-kanak yang duduk di hadapan sebuah meja usang, telah membuatnya benar-benar keluh. Adam memandang Puan Aminah perlahan-lahan. Wanita itu berdiri di sisi meja, dengan tangan yang berpaut lembut pada kain apron birunya. Dia tidak kelihatan marah atau berdendam. Dia cuma kelihatan tenang dengan cara yang sangat menghairankan. Haziq sedang menunggu jawaban. Macam mana? Tanya kanak-kanak itu. Adam menarik nafas panjang. Encik cuba untuk jadi baik. Haziq menyengetkan kepalanya. Cuba tu sama ke dengan jadi baik. Soalan itu sekali lagi jatuh dengan kekuatan kebenaran yang mudah. Adam melepaskan ketawa kecil yang kedengaran gugup. Kadang-kadang tidak. Haziq seolah-olah memikirkan perkara itu. Kemudian dia sekadar mengangguk. Oke. Dan dia menyambung memakan sekeping kecil roti yang telah dipatahkan tadi. Adam memerhati perlakuan itu. Ia satu perlakuan yang sangat kecil, tetapi setiap perincian kecil dalam babak itu seolah-olah mempunyai berat yang besar. Kerana buat pertama kali dalam masa yang lama, Adam melihat sesuatu yang tidak ditunjukkan dalam kehidupannya yang biasa. Kehidupan sebenar, tanpa penapis, tanpa kemewahan, tanpa kepura-puraan. Hanya orang yang cuba untuk terus bertahan. Haziq habis makan, kemudian mengambil gelas kosong dan meletakkannya dengan berhati-hati di atas tulang. Terima kasih untuk air nih, Mak. Puan Aminah tersenyum. Sama-sama, Nak. Adam perasan sesuatu yang lain. Tiada ketergesaan di dalam rumah itu. Tiada telepon yang berbunyi, tiada email kecemasan, tiada mesyuarat. Segala-galanya seolah-olah bergerak pada rentak yang berbeza. Rentak yang lebih perlahan, lebih manusiawi. Haziq memandang Adam lagi. Encik kerja sepanjang hari ke? Hampir sepanjang hari. Haziq mengerutkan dahi sedikit. Mesti sangat penat. Adam menjungkit bahu. Itu sebahagian daripada kerja. Kanak-kanak itu seolah-olah memikirkan sesuatu. Kemudian dia bertanya, Encik suka ke? Adam mengambil masa beberapa saat untuk menjawab. Ya, saya rasa saya suka. Tetapi semasa mengatakannya, dia merasakan sesuatu yang aneh kerana jawapannya tidak lagi sejelas dulu. Haziq terus memerhatikannya. Haziq pun kerja kuat juga, Haziq tahu. Tapi bila mak balik kami selalu main sekejap. Puan Aminah tersenyum lembut. Haziq, tetapi anaknya tidak berniat untuk berhenti. Walaupun mak penat. Adam memandang Puan Aminah. Wanita itu menundukkan pandangan sedikit. Penting untuk luangkan masa dengan dia. Haziq bangun dari kerusi, berjalan ke arah sebuah rak kecil di sudut ruang tamu. Dari situ dia mengambil sebuah buku nota yang penuh dengan lukisan. Dia kembali ke meja dan membukanya di hadapan Adam. Tengok nih. Adam menyingitkan kepalanya.
Buku nota itu penuh dengan lukisan yang dibuat menggunakan pensel warna. Rumah, pokok, orang, dan dalam kebanyakannya terdapat gambar Puan Aminah. Dalam beberapa lukisan, Haziq melukis dirinya bersama ibunya. Dalam lukisan lain mereka sedang berpegangan tangan, dan dalam yang lain mereka sekadar duduk bersama. Tetapi salah satu lukisan menarik perhatian Adam secara khusus. Ia adalah sebuah rumah. Rumah yang sangat besar. Jauh lebih besar daripada rumah kecil yang mereka duduki sekarang. Ia mempunyai tingkap besar, taman dan kolam renang. Haziq menunjuk ke arah lukisan itu. Itu rumah Encik. Adam terkejut. Ah, rumah saya? Haziq mengangguk bersemangat. Ya, mak cerita macam mana rupanya? Adam memerhati lukisan itu. Ia adalah gambaran kanak-kanak tentang banglo mewahnya. Tetapi apa yang benar-benar menarik perhatiannya ialah sesuatu yang lain. Dalam lukisan itu ada 3 orang di hadapan rumah tersebut. Haziq, Puan Aminah, dan seorang lagi figura. Adam menunjuk ke arah figura ketiga itu. Siapa nih? Haziq tersenyum. Enciklah. Adam terkebil-kebil. Saya? Ya. Adam kembali memandang lukisan itu. Dan kenapa saya ada di situ? Haziq menjawab dengan sangat bersahaja. Sebab dalam cerita Haziq, Encik jemput mak tinggal di rumah tu. Puan Aminah melepaskan ketawa kecil yang gugup. Haziq, tetapi anaknya terus menyambung. Supaya mak tak payah kerja kuat sangat. Udara seolah-olah menjadi lebih padat. Adam memandang lukisan itu lagi. Tidak pernah ada sesiapa yang melukisnya dalam sebuah cerita seperti itu. Tidak pernah. Dalam dunianya, orang melihatnya sebagai usahawan, sebagai majikan, sebagai orang korporat. Tetapi bagi kanak-kanak ini, dia adalah watak di dalam sebuah impian. Impian di mana ibunya tidak perlu bekerja terlalu kuat. Haziq menutup buku nota itu. Tapi mak kata itu takkan berlaku. Adam mengangkat pandangan. Kenapa? Haziq menjawab dengan ketenangan yang sama seperti selalu. Sebab orang kaya tak buat macam tu. Kesunyian kembali mengisi rumah kecil itu. Adam merasakan satu kepedihan yang tidak disangka di dadanya. Kerana kanak-kanak itu tidak mengatakannya dengan dendam atau sedih. Dia cuma mengatakannya seperti sedang menerangkan peraturan dunia. Sebagai sesuatu yang memang begitu, dan akan sentiasa begitu. Adam memandang Puan Aminah. Puan beritahu dia macam tu ke? Puan Aminah menjawab lembut. Saya terangkan padanya bagaimana dunia berfungsi. Adam meletakkan tangannya perlahan-lahan di atas meja. Mungkin dunia tidak selalunya berfungsi begitu. Haziq mengangkat keningnya. Jadi, benda tu boleh berlaku ke? Adam teragak-agak, kerana dia tidak tahu apa yang harus dijawab dan buat pertama kali dalam masa yang lama, dia berasa benar-benar di luar zon kawalannya. Haziq berjalan ke arah tingkap, melihat ke arah kereta merah yang diletakkan di luar. Kereta tu cantik sangat. Terima kasih, berapa harganya? Adam melepaskan tawa kecil. Mahal. Haziq berfikir beberapa saat. Lagi mahal daripada rumah ni. Adam memandangnya. Dia tidak menjangkakan soalan itu. Ya. Haziq kembali memandang kereta itu. Maksudnya, ia sangat mahal. Adam merasakan sesuatu yang aneh, kerana tiba-tiba perbandingan itu kelihatan tidak masuk akal. Sebuah kereta yang harganya lebih mahal daripada rumah tempat tinggal seorang kanak-kanak. Haziq kembali ke meja. Encik tahu tak? Apa dia? Haziq tersenyum. Bila Haziq besar nanti, Haziq nak beli rumah yang lebih besar untuk mak. Adam memandangnya dengan penuh perhatian. Kenapa? Haziq menjawab seolah-olah itu perkara paling logik di dunia. Sebab mak dah kerja terlalu banyak. Puan Aminah mengusap lembut bahu anaknya. Haziq tak perlu buat semua tu. Haziq menggelengkan kepala. Haziq perlu buat. Adam merasakan Haziq mengucapkan ayat itu dengan satu keyakinan yang tidak nampak seperti seorang kanak-kanak. Ya, Haziq perlu. Adam memerhatinya dengan teliti.
Si kecil itu berdiri di tepi meja, masih memegang buku lukisannya di dada. Tiada keraguan dalam suaranya, tiada ketakutan, cuma satu tekad yang tenang, seolah-olah impian kecil membelikan rumah yang lebih baik untuk ibunya adalah sesuatu yang semula jadi, sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Adam merasakan campuran emosi, kagum, sedih, dan satu rasa tidak selesa yang mula menetap di dalam dirinya. Kerana buat pertama kali, dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia pertimbangkan. Bagi Haziq, kerja ibunya bukan sekadar membersihkan sebuah rumah. Ia adalah pengorbanan. Ia adalah usaha senyap. Ia adalah kasih sayang yang menjelma dalam bentuk kepenatan. Puan Aminah mengeluh lembut, "Haziq sayang, kamu tak perlu risau tentang semua ni." Tetapi Haziq menggeleng. "Ya, Haziq kena risau." Adam menyingitkan kepala sedikit. "Kenapa?" Haziq menjawab dengan penuh kejujuran. "Sebab Mak selalu risaukan Haziq." Ayat ringkas itu seolah-olah mengandungi satu kebenaran yang sangat besar. Haziq menyambung. "Masa Haziq sakit tahun lepas, Mak hampir tak tidur selama beberapa hari." Puan Aminah cuba mencela Haziq, tetapi anaknya tidak menyedari kegelisahan ibunya. Mak duduk jaga Haziq sepanjang malam nak tengok kalau Haziq demam panas. Adam memandang Puan Aminah. Wanita itu menundukkan pandangan. Kelihatan sedikit malu. Haziq menyambung. "Dan bila tak ada duit nak beli ubat, Mak pergi kerja juga." Adam mengerutkan dahi. "Tak ada duit?" Puan Aminah menjawab pantas. "Itu cerita lama, Encik, dah lepas pun." Tetapi Adam sudah memberikan perhatian sepenuhnya. "Apa yang berlaku?" Puan Aminah teragak-agak. "Ia tak penting." Haziq bersuara sebelum ibunya sempat menghalang. "Haziq kena kuman paru-paru." Adam merasakan dadanya sesak sedikit. Haziq menyambung dengan bersahaja. "Haziq duduk hospital beberapa hari." Puan Aminah memejamkan mata. Jelas sekali dia tidak mahu cerita itu diceritakan. Tetapi Haziq bercakap dengan kejujuran tulen seorang kanak-kanak. "Mak duduk dengan Haziq sepanjang hari, dan lepas tu Mak pergi kerja." Adam terkejut. "Lepas duduk di hospital?" Puan Aminah cuba meredakan keadaan. "Cuma beberapa hari yang sukar sahaja, Encik." Tetapi Haziq bersuara lagi. "Mak jual cincin dia." Adam segera memandang wanita itu. "Cincin Puan?" Puan Aminah menjadi tegang. "Haziq, dah cukup tu." Tetapi anaknya menyambung. "Cincin yang Mak simpan dalam kotak kecil." Adam memerhatikan wajah Puan Aminah dengan teliti. Ada sesuatu pada riak wajahnya, sesuatu yang nampak seperti campuran antara malu dan reda. "Cincin apa tu?" Puan Aminah mengambil masa beberapa saat untuk menjawab. Akhirnya, dia berkata dengan suara rendah, "Ia peninggalan arwah ibu saya." Adam merasakan satu tamparan emosi di dadanya. "Dan Puan jual?" Puan Aminah mengangguk perlahan. "Untuk bayar sebahagian bil ubat." Kesunyian kembali menyelubungi rumah kecil itu. Adam memandang sekeliling. Dinding yang usang, perabot ringkas, rak kecil dengan mainan sederhana. Segalanya menceritakan kisah yang sama. Kisah usaha, pengorbanan dan maruah yang senyap. Haziq mendekati meja semula. Tapi Mak kata tak apa. Adam memandangnya. "Kenapa, Haziq?" Haziq tersenyum. "Sebab Haziq dah sihat sekarang." Adam merasakan kerongkongnya tersekat. Kerana cara kanak-kanak itu mengatakannya sangat menyentuh hati. Seolah-olah kenyataan ringkas itu, bahawa dia masih hidup sudah mencukupi. Haziq membuka buku lukisannya semula. "Tengok yang ni." Adam menyengitkan kepala. Lukisan itu menunjukkan sebuah hospital. Ada sebuah katil. Seorang kanak-kanak berbaring dan seorang wanita duduk di sebelahnya sambil memegang tangannya. Hari itu Mak tak pergi mana-mana sepanjang malam. Adam memerhati lukisan itu selama beberapa saat. Haziq lukis ni kemudian. Haziq mengangguk. "Ya, kenapa?" Haziq menjawab dengan mudah. Sebab Haziq nak ingat, Adam merasakan satu emosi yang tidak disangka naik perlahan-lahan dalam dirinya. Kerana tiba-tiba dia memahami sesuatu yang dia tidak pernah terfikir sebelum ini.
sementara dia sibuk berunding kontrak jutaan ringgit. Sementara dia menutup perjanjian perniagaan. Sementara dia membincangkan angka dalam bilik mesyuarat, ada orang yang sedang berjuang dalam pertempuran yang jauh lebih penting. Pertempuran senyap, pertempuran kemanusiaan, pertempuran yang tidak akan muncul dalam mana-mana majalah perniagaan. Puan Aminah memecah kesunyian. Encik benar-benar tak perlu risau tentang semua ini. Adam mengangkat pandangan, tetapi saya risau. Puan Aminah menggeleng lembut. Tak sepatutnya begitu. Adam menarik nafas panjang. Puan dah kerja di rumah saya selama 3 tahun. Puan Aminah mengangguk. Ya, dan Puan tak pernah beritahu saya apa-apa tentang semua ini. Dia menjawab dengan ketenangan yang menghairankan. Sebab ia tidak perlu. Adam mengerutkan dahi. Tak perlu? Adam terus duduk di hadapan meja, masih memproses segala-galanya. Kisah hospital, cincin yang dijual, malam-malam tanpa tidur. Setiap perincian mula membentuk gambaran yang sangat berbeza tentang Puan Aminah. Selama 3 tahun, dia telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian Adam. Dia telah membersihkan rumahnya, menyusun ruangnya, menyiapkan dapurnya. Namun Adam tidak pernah benar-benar melihat siapa wanita itu sebenarnya. Dia tidak pernah melihat kisahnya. Dia tidak pernah melihat perjuangannya. Haziq masih membelek buku lukisannya. Dia menyelak halaman demi halaman dengan tenang, seolah-olah kisah itu hanyalah kenangan biasa. Tetapi bagi Adam, setiap lukisan baru seolah-olah membuka jendela kepada kehidupan yang tidak pernah dibayangkannya. Tengok yang ni, kata Haziq tiba-tiba. Adam menyengetkan kepala sekali lagi. Lukisan itu menunjukkan sebuah rumah besar, tetapi kali ini ia tidak sama seperti yang sebelumnya. Ia lebih terperinci. Ada pokok-pokok, taman yang luas, dan di tengahnya ada satu figura lelaki. Ini encik lagi, kata Haziq dengan senyuman kecil. Adam memerhati lukisan itu dengan teliti. Nampaknya Haziq selalu lukis encik. Haziq menjungkit bahu. Sebab Mak selalu cerita tentang encik. Adam mengangkat kening sedikit. Ah ya ke? Haziq mengangguk. Mak kata encik orang yang sangat kuat bekerja. Puan Aminah segera memandang anaknya Haziq. Tetapi kanak-kanak itu terus bercakap dengan kepolosan yang menjadi sifatnya. Mak kata encik bermula dengan sangat sedikit. Adam terkejut. Itu yang Mak beritahu? Haziq mengangguk lagi. Ya, Adam memandang Puan Aminah. Wanita itu kelihatan tidak selesa. Saya cuma ceritakan sikit-sikit sahaja. Haziq menyelak halaman lain. Mak kata kalau orang kerja kuat, dia boleh ubah hidup dia. Adam meletakkan tangannya di atas meja. Itu betul. Haziq memandangnya tepat. Jadi, encik tahulah betapa susahnya bermula dari bawah. Ayat itu benar-benar memerangkap Adam. Seketika merasakan masa seolah-olah berhenti, kerana Haziq tidak mengatakannya sebagai satu tuduhan. Dia cuma menyatakannya sebagai satu kesimpulan logik. Jika Adam tahu apa rasanya bermula dari bawah, maka dia sepatutnya memahami apa yang dilalui oleh ibunya. Adam menarik nafas dalam-dalam. Ya, encik tahu. Haziq tersenyum. Kalau macam tu, mestilah encik faham kenapa Mak kerja kuat sangat. Puan Aminah memejamkan matanya seketika. Jelas sekali, dia tidak mau perbualan itu menuju ke arah tersebut. Tetapi sudah terlambat. Haziq telah membuka pintu emosi yang tidak boleh diabaikan lagi oleh Adam. Haziq, kata Puan Aminah lembut. Encik Adam tak datang untuk dengar cerita kita, tetapi Adam mengangkat tangan. Tak mengapa. Saya mahu dengar. Haziq nampak berpuas hati dengan jawaban itu. Dia kembali melihat buku notanya. Ada satu lagi. Adam menunggu. Haziq menyelak beberapa halaman. Akhirnya dia berhenti pada lukisan yang berbeza. Ia adalah lukisan yang lebih gelap, dibuat dengan warna-warna yang lebih lembut. Ia menunjukkan rumah papan kecil yang sedang mereka duduki sekarang. Tetapi ada sesuatu yang berbeza. Satu figura wanita sedang duduk sendirian di hadapan meja, dengan kepalanya tertunduk sedikit dan ada lukisan air mata di wajahnya.
Adam merasakan seram sejuk menjalar di belakangnya. Bila Haziq lukis nih? Haziq menjawab tenang. Beberapa bulan lepas, Adam mengangkat pandangan. Kenapa? Haziq teragak-agak sejenak kemudian bercakap dengan suara rendah. Hari itu mak sedih. Puan Aminah terus menjadi tegang. Haziq. Tetapi anaknya menyambung. Mak ingat Haziq dah tidur. Adam merasakan sesuatu dalam dirinya merenggut perlahan. Kenapa mak sedih? Haziq menjawab dengan keikhlasan yang hanya dimiliki oleh kanak-kanak. Sebab mak takut hilang kerja. Udara di dalam bilik itu terasa semakin berat. Adam memandang Puan Aminah. Wanita itu tidak lagi mengelak pandangannya. Tetapi dalam matanya ada satu emosi yang tidak ada sebelum ini. Itu cerita lama, katanya tenang. Tetapi Adam tahu dengan tepat pada saat bila yang dimaksudkan. Dia ingat sangat minggu tersebut. Dia sedang menyemak perbelanjaan rumah dan telah memutuskan untuk mengurangkan beberapa kos, termasuk kaki tangan. Dia telah mempertimbangkan untuk memberhentikan 2 pekerja. Salah seorang daripadanya adalah Puan Aminah. Akhirnya, dia tidak melakukannya. Tetapi, itu adalah kemungkinan yang nyata. Dan sekarang, dia memahami sesuatu yang tidak pernah dipertimbangkan. Sementara baginya itu, hanyalah satu keputusan perniagaan biasa. Bagi Puan Aminah, ia adalah ancaman terus kepada kestabilan hidupnya dan keselamatan anaknya. Haziq bersuara lagi, tapi lepas tu semua dah okey. Adam memandangnya. Kenapa? Haziq tersenyum. Sebab mak kata mak akan serahkan pada Tuhan. Puan Aminah menarik nafas panjang. Haziq, tetapi kanak-kanak itu seolah-olah sudah selesai dengan kisahnya. Dia menutup buku nota itu perlahan-lahan. Dan sekarang semua dah lebih baik. Adam memerhati rumah kecil itu sekali lagi. Perabot, meja, gelas yang kosong, roti yang disimpan. Dan tiba-tiba dia memahami sesuatu dengan sangat jelas. Segalanya lebih baik, tetapi ia masih sangat sukar. Perjuangan itu masih ada. Pengorbanan itu masih ada. Cuma Puan Aminah membawanya dalam diam tanpa sesiapa tahu. Adam perlahan-lahan meletakkan tangannya di atas meja. Puan Aminah. Wanita itu memandangnya. Ya, encik. Adam teragak-agak seketika. Kemudian dia bertanya sesuatu yang tidak pernah ditanya sebelum ini dalam hidupnya. Puan bahagiakah? Puan Aminah nampak terkejut dengan soalan itu. Ia bukan sesuatu yang majikannya pernah tanya. Dia berfikir beberapa saat sebelum menjawab. Saya ada anak saya. Adam menunggu. Puan Aminah menyambung. Itu sudah cukup bagi saya. Jawabannya ringkas, tetapi mempunyai berat yang sangat besar. Adam menundukkan pandangan ke arah buku lukisan yang masih berada di atas meja. Kemudian sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Haziq mengajukan satu soalan terakhir. Soalan yang akan mengubah sepenuhnya apa yang dirasai oleh Adam. Encik tahu tak? Adam mengangkat kepala. Apa dia? Haziq memandangnya dengan senyuman lembut. Mak kata setiap hari encik bawa banyak duit dalam kereta encik. Adam mengerutkan dahi. Duit? Haziq mengangguk. Mak kata encik sangat kaya. Adam melepaskan tawa kecil. Encik rasa macam tulah. Haziq menyengetkan kepalanya sedikit dan kemudian dia mengajukan soalan yang menembusi tepat ke hati jutawan muda itu. Kalau macam tu, kenapa encik nampak sedih sangat? Adam terus terkaku kerana pada saat itu dia memahami sesuatu yang tidak pernah difahaminya sebelum ini. Bahawa segala wang di dunia ini tidak mengajarnya untuk melihat apa yang benar-benar penting. Dan kanak-kanak kecil itu sedang menunjukkan kepadanya satu kebenaran yang akan mengubah hidupnya buat selama-lamanya. Soalan Haziq tergantung di udara. Kalau macam tu, kenapa encik nampak sedih sangat? Adam tidak menjawab serta-merta. Malah dia tidak mampu kerana buat pertama kali dalam masa yang lama ada seseorang yang memandang lebih jauh daripada kemeja mahalnya, lebih jauh daripada keretanya yang berharga, dan lebih jauh daripada imejnya sebagai lelaki berjaya. Seorang kanak-kanak berusia 7 tahun telah melihat sesuatu yang tidak disedari oleh orang lain. Dia telah melihat kesedihan. Adam menundukkan pandangan ke arah meja. Jarinya menyentuh permukaan kayu yang usang, mengikuti kesan-kesan masa yang menutupi meja tersebut.
Puan Aminah memerhati dalam diam. Dia tidak berkata apa-apa. Tetapi dalam pandangannya ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak ada semasa Adam sampai tadi. Mungkin rasa faham. Mungkin rasa ingin tahu. Atau mungkin sekadar naluri bahwa sesuatu yang penting sedang berlaku. Haziq bersuara lagi. Mak Haziq kata kalau orang sedih, maksudnya dia ada kekurangan sesuatu. Adam mengangkat pandangan perlahan-lahan. Oh ya ke? Haziq mengangguk yakin. Ya. Kemudian dia menjungkit bahu. Kadang-kadang kurang makanan. Dia memandang piring di atas meja. Kadang-kadang kurang duit. Kemudian dia memandang ibunya. Tapi kadang-kadang kurang peneman. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam jiwa Adam. Kerana tanpa sadar, kanak-kanak itu telah menerangkan dengan tepat apa yang dirasakannya selama bertahun-tahun. Rumah yang besar, garaj yang penuh dengan kereta, akaun bank dengan angka yang tidak masuk akal, tetapi malam-malam yang panjang dan sunyi terlalu sunyi. Adam menyandarkan badannya sedikit. Mak, kamu sangat bijak. Haziq tersenyum. Ya. Puan Aminah melepaskan tawa kecil yang malu-malu. Janganlah lebih-lebih, Haziq. Tetapi kanak-kanak itu nampak yakin. Betul lah. Haziq memandang Adam lagi. Encik tahu apa lagi? Apa dia? Kanak-kanak itu berfikir beberapa saat. Kemudian dia berkata sesuatu yang membuatkan Adam merasakan satu simpulan di kerongkongnya. Bila Mak penat, Mak akan duduk di situ. Dia menunjuk ke arah sebuah kerusi berhampiran tingkap dan Mak akan pandang keluar. Adam memandang kerusi itu. Ia hanyalah sebuah kerusi kayu biasa yang sudah luntur warnanya. Haziq menyambung. Kadang-kadang Mak diam lama sangat. Puan Aminah menundukkan pandangan Haziq. Tetapi anaknya terus bercakap. Pernah sekali Haziq tanya Mak, apa yang Mak fikirkan? Adam merasakan perhatiannya tertumpu sepenuhnya pada setiap patah perkataan. Dan apa Mak jawab? Haziq menjawab tenang. Mak kata Mak tengah fikir tentang masa depan. Adam bernafas perlahan. Masa depan yang mana? Haziq memandang ibunya. Kemudian kembali memandang Adam. Masa depan Haziq. Kesunyian kembali mengisi rumah kecil itu. Tetapi kali ini kesunyian itu mempunyai berat yang berbeza. Berat yang lebih mendalam. Adam memerhati Puan Aminah. Buat pertama kalinya dia tidak melihat wanita itu sebagai pembantu rumahnya. Dia melihatnya sebagai seorang ibu. Seorang ibu yang memikul di bahunya beban masa depan seorang anak. Haziq berjalan ke arah tingkap, memandang ke laman, kemudian bercakap lagi. Encik tahu apa lagi Mak kata? Adam memandangnya. Apa dia? Haziq menjawab dengan senyuman kecil. Mak kata duit boleh beli banyak benda. Adam menunggu. Tapi duit tak boleh beli masa. Kata-kata itu menembusi sesuatu di dalam diri Adam. Kerana selama bertahun-tahun dia telah mengorbankan perkara yang satu itu. Masa-masa bersama kawan-kawan. Masa bersama keluarga. Masa untuk apa-apa sahaja selain kerja. Segalanya untuk membina kehidupan yang sekarang terasa tidak lengkap. Haziq kembali ke meja dan duduk di hadapan Adam. Encik tahu tak apa dia? Kanak-kanak itu meletakkan tangannya di atas meja. Haziq rasa sebab itulah Encik datang hari ini. Adam mengangkat keningnya. Kenapa? Haziq memandangnya tepat ke mata. Sebab Encik nak bercakap dengan seseorang. Kenyataan itu sangat tepat, sehingga Adam tidak tahu apa yang harus dijawab. Mungkin kanak-kanak itu betul. Mungkin dia sampai ke sana atas sebab yang dia sendiri tidak fahami sepenuhnya. Mungkin ia bukan rasa ingin tahu semata-mata. Mungkin ia sesuatu yang lebih mendalam yang sudah lama mahu keluar. Puan Aminah bersuara lembut memecah kesunyian. Encik Adam, saya tak mau semua ini menjadi. Ayat Puan Aminah terhenti. Encik Adam, saya tak mau semua ini menjadi janggal. Adam menggeleng lembut. Ia tidak janggal. Suaranya lebih tenang sekarang, lebih lembut. Ia perlu. Puan Aminah memerhatinya dalam diam. Selama bertahun-tahun dia telah bekerja di banglo mewah itu, tanpa membayangkan bahwa suatu hari nanti, majikannya akan duduk di dapur kecilnya, mendengar kisah hidupnya. Namun di sanalah Adam, tanpa tergesa-gesa,
tanpa telepon, tanpa mesyuarat, sekadar mendengar. Haziq meletakkan dagunya di atas meja. Jadi, Encik dah tak sedih ke? Adam melepaskan senyuman kecil. Kurang sikit. Haziq nampak berpuas hati dengan jawaban itu. Baguslah kalau macam tu. Kanak-kanak itu bangun dan berjalan ke arah tingkap semula. Di luar, matahari mula terbenam perlahan-lahan. Petang itu mula bertukar menjadi malam. Angin sepoi-sepoi bahasa menggerakkan pokok-pokok di laman kecil itu. Adam memerhati babak itu beberapa saat. Kemudian dia kembali memandang Puan Aminah. "Saya nak tanya sesuatu." Puan Aminah mengangguk tenang. "Tanyalah." Adam teragak-agak seketika. Tetapi akhirnya dia bersuara. "Kenapa Puan tak pernah beritahu saya apa-apa?" Puan Aminah sudah menjangkakan soalan itu. Dia tahu masanya akan sampai kerana dia menganggapnya tidak perlu. Adam menggeleng sedikit. "Sekarang saya faham sesuatu." Puan Aminah memandangnya. "Apa dia?" Adam meletakkan tangannya di atas meja. "Selama bertahun-tahun saya ingat, kejayaan itu ialah membina syarikat, buat duit, dan berkembang lebih besar." Puan Aminah diam membisu. Adam menyambung. "Tapi hari ini saya sedar ada orang yang membina sesuatu yang jauh lebih sukar." Puan Aminah menyengetkan kepalanya sedikit. "Apa yang Encik maksudkan?" Adam memandang ke arah Haziq. Kanak-kanak itu sedang bermain dengan sebuah kereta mainan kecil berhampiran tingkap, membina sebuah kehidupan. Puan Aminah tidak menjawab serta-merta, tetapi matanya memancarkan emosi yang tenang. Adam bersuara lagi, dan Puan melakukannya seorang diri. Puan Aminah menarik nafas panjang. Taklah seorang diri sepenuhnya. Dia memandang Haziq. "Saya ada dia." Haziq mengangkat kepala dari lantai. Korang cakap pasal Haziq ke?" Adam tersenyum. "Ya." Kanak-kanak itu kembali bermain. Adam diam seketika. Kemudian dia berkata sesuatu yang tidak pernah diucapkan sebelum ini dalam hidupnya. "Puan Aminah." Wanita itu berpaling ke arahnya. "Ya, Encik, saya nak minta maaf." Wanita itu memandangnya terkejut. "Minta maaf? Untuk apa?" Adam bernafas perlahan. "Sebab selama 3 tahun Puan ada di rumah saya dan saya tak pernah ambil masa untuk mengenali Puan." Puan Aminah menggeleng lembut. "Encik tak perlu minta maaf untuk itu." Tetapi Adam bertegas. "Perlu." Kata-katanya tegas. "Sebab hari ini saya faham sesuatu yang saya tak pernah nampak sebelum ini." Puan Aminah memerhatinya dengan penuh perhatian. Adam menundukkan pandangannya sedikit. "Sementara saya fikir tentang perniagaan, Puan tengah berjuang untuk sesuatu yang jauh lebih penting." Puan Aminah diam sahaja. Adam mengangkat kepala semula untuk anak Puan. Haziq mengangkat tangan dari lantai. "Haziq, ada kat sini." Adam ketawa kecil. "Encik tahu." Kanak-kanak itu kembali bermain. Puan Aminah bersuara tenang. "Kita semua ada perjuangan masing-masing, Encik." Adam mengangguk perlahan. Tapi bukan semua orang menghadapinya dengan maruah yang sama. Kesunyian kembali mengisi bilik itu. Tetapi kali ini, ia adalah kesunyian yang berbeza. Lebih ringan dan lebih hangat. Haziq meletakkan kereta mainannya di atas meja. "Boleh Haziq tanya sesuatu?" Adam tersenyum. "Tanyalah." "Encik akan datang lagi tak?" Adam memandangnya terkejut. "Datang lagi?" Haziq mengangguk bersemangat. "Ya." "Untuk apa?" "Untuk melawat kami." Adam teragak-agak. Ia bukan soalan yang rumit, tetapi baginya ia mewakili sesuatu yang baru. Selama bertahun-tahun hidupnya penuh dengan komitmen yang ketat. Segalanya dirancang, segalanya disusun. Tetapi sekarang rumah kecil itu seolah-olah menawarkan sesuatu yang banglo mewahnya tidak pernah miliki. Kemesraan, kemanusiaan, dan kehidupan. Adam memandang Puan Aminah. Wanita itu tidak berkata apa-apa, dia cuma menunggu. Adam kembali memandang Haziq. Kalau Haziq dan Mak jemput, ya. Kanak-kanak itu terus tersenyum. Kalau macam tu, Encik dijemput datang. Puan Aminah melepaskan ketawa kecil. Haziq. Tetapi Adam tersenyum. Encik terima jemputan tu. Haziq mengangkat tangan penuh semangat. Bagus. Kemudian dia berjalan ke dapur. Haziq nak cari roti lagi.
Puan Aminah segera bangun. Dah tak banyak yang tinggal. Haziq terhenti. Kalau macam tu, kita simpan untuk esok. Adam memerhati babak itu. Ayat ringkas itu mengingatkannya kembali. Di rumahnya tidak pernah ada istilah simpan untuk esok. Sentiasa ada lebihan. Tetapi di sini, setiap sumber mempunyai nilai. Adam berdiri. Puan Aminah. Wanita itu berpaling kepadanya. Ya, encik, esok saya nak puan datang ke pejabat saya. Puan Aminah mengerutkan dahi. Ke pejabat encik? Ya, dia nampak keliru. Ada apa-apa masalah ke? Adam menggelengkan kepala. Tak ada. Kemudian dia memandang semula rumah kecil itu, meja, tingkap, buku nota lukisan. Saya cuma nak buat beberapa perubahan. Puan Aminah tidak faham sepenuhnya. Perubahan? Adam tersenyum lembut. Perubahan yang sepatutnya saya buat lama dahulu. Haziq kembali ke meja. Perubahan yang bagus ke? Adam memandangnya. Sangat bagus. Kanak-kanak itu mengangguk tanda setuju. Oke, kalau macam tu tak apa. Adam berjalan ke arah pintu. Langit sudah mula gelap. Sebelum melangkah keluar, dia berpaling kepada Puan Aminah. Terima kasih. Wanita itu nampak terkejut. Sebab apa? Adam menjawab dengan ikhlas. Sebab hari ini Puan dan Haziq ajar saya sesuatu yang tak pernah sesiapa ajar. Haziq mengangkat tangan. Haziq pun tolong juga. Adam ketawa. Ya, apa yang kami ajar? Adam memandang kanak-kanak itu, kemudian memandang Puan Aminah, dan akhirnya berkata sesuatu yang lahir dari lubuk hatinya yang paling dalam, bahwa nilai sebenar seseorang itu tidak diukur daripada apa yang dia ada, dia berhenti seketika, tetapi daripada apa yang dia mampu berikan. Haziq tersenyum. Haziq beri banyak benda. Adam mengangguk. Ya. Kemudian dia membuka pintu dan melangkah ke laman kecil itu. Dia berjalan ke arah keretanya. Tetapi sebelum masuk dia terhenti sejenak. Dia memandang rumah kecil itu sekali lagi dan buat pertama kali dalam bertahun-tahun dia merasakan sesuatu yang berbeza di dalam dadanya. Ia bukan cita-cita. Ia bukan tekanan, ia bukan tanggung jawab, ia sesuatu yang jauh, lebih mudah rasa syukur. Kerana petang itu di rumah sederhana pembantunya, jutawan muda Adam bin Idris telah menemui sesuatu yang tiada perniagaan di dunia ini dapat mengajarnya, bahwa kekayaan yang paling besar bukan berada dalam akaun bank, bukan pada kereta mewah, dan bukan pada banglo besar. Kekayaan sebenar hidup di tempat-tempat yang jauh lebih ringkas. Pada seorang ibu yang berjuang setiap hari demi anaknya, pada seorang kanak-kanak yang berkongsi rotinya, dan pada sebuah rumah kecil yang penuh dengan kasih sayang. Dan ketika kereta merah itu perlahan-lahan bergerak meninggalkan jalan tanah merah itu, Adam memahami sesuatu yang akan mengubah hidupnya buat selama-lamanya. Kadang-kadang pengajaran yang paling penting dalam hidup tidak dipelajari di dalam bilik mesyuarat korporat, ia dipelajari di dapur-dapur yang sederhana, di mana hati berbicara lebih kuat daripada wang ringgit. Tidak,